Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama dan selama-lamanya, kita semua memanjatkan rasa syukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat berada di dalam majlis yang mulia ini untuk kita meneruskan sisa baki hidup ini dalam keadaan kita semua maklum yang terkini Perlis sudah disahkan mempunyai kes dua kejadian ataupun dua kes berkait dengan virus yang tuan-tuan maklum ini. Kita semua diajar oleh Nabi SAW supaya berikhtiar sebelum bertawakal. Jadi mudah-mudahan ruang yang masih ada sebelum arahan-arahan yang berikutnya mungkin sehingga ke tahap masjid terpaksa ditutup seperti yang berlaku di satu dua tempat, diarahkan ditutup bagi mengelakkan penularan penyakit ini mungkin diambil, bukan untuk melarang ataupun bukan untuk menghalang orang daripada melakukan ibadat, tetapi ini berhubung kait juga dengan maslahat ataupun kepentingan orang ramai yang juga berhubung kait dengan topik kita malam ini. Sekali saya akan sentuh sikit berkaitan dengan sehari dua ni kan. Terima kasih Tuan Imam dan juga pihak penganjur kita, Yayasan Khairu Ummah IKAF, yang sudah bergerak lama di Perlis dengan pelbagai program. Tuan-tuan semua boleh mengikuti program-program dan juga aktiviti di bawah yayasan ni, singkatannya IKAF. Bagus, antaranya berhubung dengan soal jawab ataupun tanya jawab yang malam ini kita sampai di Masjid Jami' Binjai Perlis. Tuan-tuan hadirin mukminin, topik kita malam ini berhubung dengan, dia ada soalan yang telah saya dapat ni, yang terkumpul ni, dan tengok kalau ada ruang kita bagi tuan-tuan tanya, tapi kita nak elakkan lama-lama ni, kita nak balik cepat. Sekarang ni kita diminta untuk menyegerakan. Sebab tu saya pesan pada siapa-siapa yang jadi imam salat, ringkaskan salat. Nabi kadang-kadang bila dia jadi imam, dia tengok ada keperluan. Nabi SAW kata, bila kamu jadi imam, falyukhaffif, ringankan, kerana di dalam jamaah itu fihimud dhaif wa zal hajah wal ajuz. Ada di kalangan kamu itu orang yang dhaif, orang yang lemah, ajuz, orang yang tua, zal hajah, orang yang ada keperluan. Tambah dalam suasana sekarang ni kan, mungkin imam-imam perlu pendekkan bacaan, ringkaskan salat supaya orang boleh mari salat, kemudian orang boleh balik untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tak diingini kan. Ni semua termasuk dalam fiqh. Fiqh ni kefahaman. Dan saya dimaklumkan di setengah tempat pun memang dah dilakukan salat secara ringkas ni kan. Orang mari, orang salat, kemudian orang balik kan. Okey, tapi tak apa, setakatlah pemerintah masih lagi membenarkan kita untuk salat jamaah, majlis ilmu dan sebagainya. Kita lakukanlah insya-Allah. Dan mungkin ini sebahagian daripada asbab Allah Taala akan tolong kita nanti. Okey. Topik kita malam ini adalah berkisar berhubung dengan pemimpin dari sudut pandang Islam. Dan soalan yang
Saya tengok ni, saya akan cuba jawab setakat yang saya mampu. Antaranya berhubung dengan politik dalam Islam. Pemimpin dia berasal daripada politik. Dan kita akan ulas satu dua soalan yang berkaitan dengan politik dalam Islam, corak pemerintahan dalam Islam, pemilihan pemimpin, siapa pemimpin. Itu saya akan cuba jawab secara rangkuman. Okey, pertama kita nak bagi clear. Soalan yang pertama berhubung dengan politik dalam Islam. Ada tak politik dalam Islam? Kita nak bagi clear yang tu dulu. Tuan-tuan, dalam Islam memang secara jelas kita tak boleh nafikan, kita tak boleh tolak bahawa politik memang ada dalam Islam. Itu yang pertama. Jadi terjawab soalan kita atau pertanyaan kita, ada tak politik dalam Islam? Ada. Dan kita akan sebut nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan bahawa politik itu memang ada dalam Islam. Politik sebahagian daripada Islam. Dan orang Islam kena belajar tentang politik Islam. Seperti mana tuan-tuan tak boleh tolak adanya ekonomi Islam, perbankan Islam. Soal-soal yang berhubung dengan Islam ni salah satunya politik. Kalau orang tanya ada tak politik dalam Islam? Ada. Sistem politik dalam Islam tu ada. Yang tu tak boleh nafi. Bahkan dalam Islam, politik atau istilah politik Islam itu disebut as-siyasah asy-syar'iyyah. Ini dari sudut nama, dari sudut istilah. Bila kita sebut politik Islam, politik yang berasaskan kepada hukum Islam, berlandaskan kepada Islam, itu dia sebut apa? Dalam istilah yang digunakan dalam hukum ataupun dalam perbincangan para ulama, dia guna perkataan as-siyasah. As-siyasah tu politik. Dan perkataan as-siyasah tu ada dalam hadis. Urus takbir. Asy-syar'iyyah, politik yang berteraskan syarak. Jadi tak boleh kita tolak, tak boleh kata dalam Islam tak ada politik. Dalam Islam sembahyang, puasa, zakat, haji. Tak. Dalam Islam ada politik. Sebab itu jangan terkejut jika ada ulama, jika ada orang agama yang terjun, masuk, terlibat dengan politik, kerana politik itu ada dalam Islam. Jangan pelik, jangan terkejut, jangan heran. Dan tidak menjadi dosa dan tidak menjadi satu kesalahan orang agama ataupun orang yang ada ilmu turun, masuk, campur dalam politik, kerana itu sebahagian daripada Islam. Lepas itu kita duk bincang ekonomi Islam, urusan jual beli Islam, perbankan Islam, kan kita duk sebut. Kita juga tak boleh tolak adanya politik dalam Islam. So ni politik ni tak boleh, ni politik ni tak ada, ni politik ni kotor ni, tak betul kan? Ini kita kena ulas. Okey, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang nak bukti kata politik ini memang ada dalam agama, politik ini memang ada dalam Islam. Bahkan politik ini telah wujud daripada zaman Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi kita lagi. Politik ni dulu, sebelum tadi kita pergi dalam politik tu ada pemimpin, ada pemerintahan, ada urus takbir, ada rakyat, ada kerajaan. Yang tu kita akan sentuh sikit-sikit nanti. Tapi kita nak kena faham kerangka besar dia, tajuk besar dia, politik Islam. Ada atau tidak? Ada. Antaranya dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat Banu Israel, adalah Bani Israel. Bani Israel, anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam,
keturunan kaum Nabi Musa alaihissalam ni, Nabi kata apa? Perkataan yang Nabi guna, tasusuhumul anbiya, adalah Bani Israel ini diurus takbir urusan mereka, politik mereka, pemerintahan mereka, kehidupan mereka itu oleh para nabi. Nabi guna perkataan tasusuhum, politik, siasah, politik. Nabi kata Bani Israel ini urusan politik mereka, pemerintahan mereka, pentadbiran mereka itu diuruskan oleh para nabi. Kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi kata apa? Al-Imam An-Nawawi kata Bani Israel ni yang jadi pemimpin mereka, yang jadi raja mereka, yang jadi ketua mereka, nabi. Semua nabi. Mati nabi ni, ganti Nabi Nuh. Mati Nabi Nuh, ganti Nabi ni. Senang. Tak kelang kabut, tak berebut pasal Nabi. Siapa nak pergi duk berebut dengan Nabi? Kita kacau lah. Yang mengurus takbir Bani Israel, yang menjadi raja di kalangan Bani Israel, yang menjadi pemerintah di kalangan Bani Israel, pemimpin-pemimpin politik Bani Israel, al-anbiya, para nabi. Ini satu kemuliaan untuk mereka. Yang urusan hidup mereka itu, pemerintahan mereka tu nabi. Umpamanya Nabi Daud alaihissalam, kan, daripada kalangan nabi-nabi yang diberikan kuasa. Okey. Kullama halakan nabi khalafahun nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa. Nabi kata apa? Sesungguhnya apabila matinya seorang nabi, maka Allah mengganti nabi yang lain untuk menguruskan urusan mereka. Tetapi tidak ada lagi nabi selepas daripada aku melainkan khalifah. Lepas daripada Nabi Muhammad tak ada lagi nabi, tapi yang disebut sebagai khalifah. Khalifah pengganti. Khalifah tu maksud pengganti. Pengganti daripada kalangan, dah tak ada nabi, daripada kalangan manusia biasa. Kita lah. Okey. Tuan-tuan, hadirin mukminin, balik kepada isu kita. Soal pemimpin. Jadi kita sebut politik, soal pemimpin. Penting tak pemimpin ni? Kita tengok dalam negara kita sehari dua ni tentang pemilihan pemimpin, saya nak jawab. Ada soalan tentang pemimpin dalam ni, saya nak jawab sikit. Tuan-tuan, politik ni sangat penting dalam Islam. Sangat penting. Tuan-tuan tengok, Nabi SAW sebut, ni dalam isu yang kecil, isu kecil ni. Pasal tu kita kadang-kadang tengok benda ni tak payah terlibat lah, benda ni kita tak ambil tahu. Kita kena ambil tahu dengan cara yang betul lah. Ulama sebut, Rasulullah SAW, tapi bukanlah semua saya nak suruh tuan-tuan pergi jadi orang politik, tak lah. Kita mengaji lah kan, mengaji. Jadi macam nak sebut, Nabi sebut idza kharaja. Nabi kata idza kharaja salasah fi safar, apabila keluar 3 orang daripada kalangan kamu bermusafir. Kita pergi travel 3 orang kita pergi musafir, bukan pemerintahan ni, pergi musafir, pergilah mana-mana, jalan ke apa-apalah. Nabi kata falyu'ammiru, hendaklah dilantik, hendaklah dipilih, diangkat seorang amir, ketua di kalangan 3 orang tadi. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sebut dalam lafaz, la yahillu li thalathah yakunu bi falatin minal ard illa ammaru ahadahum
Tak boleh ada 3 orang. Tadi kalau keluar 3 orang, kena lantik seorang jadi ketua, lead, kepala. Dalam riwayat ni dia kata la yahillu, tak halal, tak boleh. Nabi larang keluar 3 orang, melainkan amru ahadahum, kena lantik seorang jadi ketua. Tuan-tuan, apa poin kita? Cuba perhati tengok. Cuba tengok. Dalam soal 3 orang nak pergi keluar, travel, musafir, nak pergi jalan jauh. Katalah kita berpakat ABC, nak pergi mana? Mungkin London ke apa ke. Nabi kata mesti ada ketua. Tak boleh tak ada ketua. Kalaulah dalam kelompok yang kecil, bilangan yang sedikit, Nabi suruh lantik ketua, tak boleh keluar bergerak tanpa adanya ketua, kena lantik dulu baru boleh keluar. Takkanlah dalam rakyat yang ramai, dalam negeri yang ramai, lebih pada 3 orang tak ada ketua, tak apa. Tuan-tuan faham? Qiyas aulawi, maknanya apa? Qiyas yang lebih daripada yang tadi. Maksudnya kalau 3 orang kena ada ketua, kalau 300 tak ada pun tak apa. Oh, pelik. Tentulah kalau 3 orang ada ketua, 300,000 rakyat Perlis, 300,000. Rakyat Malaysia 33 juta. Lebih-lebih lagi wajib adanya ketua. Jelas. Sebab itu memilih pemimpin, melantik pemimpin, adanya pemimpin, ketua, amir, apa nama pun, merupakan benda yang wajib. Kena ada. Benda yang wajib. Bahkan tak boleh, kata para ulama, tak boleh kita tidur semalam dalam keadaan tak ada pemimpin. Okey? Bahkan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi sebut apa? Telah ijma'. An-Nawawi sebut, An-Nawawi kata telah ijma' para ulama. Apa makna ijma'? Tak ada ulama yang tak berbeza. Tak ada ulama yang tak setuju, semua sepakat. Ijma', sepakat. Telah bersepakat keseluruhan para ulama tentang wajib melantik pemimpin seperti mana yang ada di dalam nas. Tu kata An-Nawawi. Ulama ijma'. Tak ada ulama yang kata tak lantik pun tak apa, tak ada pun tak apa, duklah masing-masing fikir. Nawawi kata tak ada. Semua bersepakat, semua bersetuju wajib kena ada pemimpin dalam satu-satu negeri, dalam satu-satu kawasan. Maksudnya kalau dia kata wajib, kalau tak ada, kalau tak lantik, tak pilih, tak angkat seorang pemimpin, berdosa. Ini satu benda yang besar, kan? Okey. Kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia ulas hadis tadi, dia kata apa? Dia sebut punya, saya sebut tadi lah, kan? Dia kata diwajibkan memilih seorang pemimpin dalam komuniti yang kecil 3 orang. Nak kata Ibn Taymiyah, kalaulah dalam kumpulan 3 orang tadi wajib kita angkat seorang pemimpin, maka tentulah lebih besar dan lebih wajib dalam kumpulan yang ramai. Tu Ibn Taymiyah kata. 2 perkara, 3 perkara jelas. Pemimpin ni mai daripada sistem apa? Mai daripada bidang apa? Dia mai daripada bidang politik. Pemimpin tu daripada politik. Okey tuan-tuan. Lebih jelas kepada kita. Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab dia As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah. Juga sebahagian ulama-ulama lain sebut benda yang sama. Besar, berat dan pentingnya soal kepimpinan, soal politik ni, sehingga akan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in melewatkan pengurusan jenazah Rasulullah selama 2 ke 3 hari sebelum dikebumikan.
untuk menyelesaikan soal perlantikan pengganti Rasulullah di mana? Saqifah Bani Sa'idah. Rasulullah wafat hari Isnin, hari di mana baginda dilahirkan. Dia wafat hari Isnin, hari Rabu baru dapat dikebumikan. Pasal apa sampai 2-3 hari? Berbincang para ulama, bukan geluk, bukan lawan duk kalut nak jadi ketua dak. Duk berbincang sebab apa? Sebab Rasulullah tak habaq. Rasulullah tak naskan. Rasulullah tak sebut dia lantik siapa, tak ada watikah pelantikan, dia tak habaq. Dia tak bagi tahu. Ni pun sekali kita nak ulas pasal ada soalan. Dia kata antara demokrasi dengan khalifah yang mana lebih baik? Sekali kita nak jawab. Islam ni macam mana? Sistem lantik terus ke? Sistem mengundi ke? Ataupun mesyuarat pakat pilih ke? Atau macam mana? Tapi sekali pasal ada soalan saya kita ulas. Tapi saya nak abang, Nabi tak lantik. Nabi tak lantik, Nabi tak wasiat. Kalau Nabi wasiat, pasal itu tuan-tuan, yang orang duk buat tarawih tu bid'ah. Tahu tak? Bukan sembahyang tarawih tu yang Al-Khalifatul Ula, Al-Khalifatul Thani. Tu yang dia duk tempik lepas main tarawih tu, dengar tak? Tak dengar pasal tuan-tuan sembahyang dia boleh. Khalifah yang pertama Abu Bakar, khalifah yang kedua Umar. Yang ni yang duk tempik khalifah 1, khalifah 2, khalifah 3 ni, geng hok ujung-ujung ni mereka pandai lebih. Nabi tak ajak pun. Tahu mana kata Nabi tak ajak? Kalau Nabi ajak, kalau zaman Nabi semayang tarawih ada tak? Semayang tarawih ada. Nabi semayang tarawih zaman dia tu ada, walaupun dia berhenti sat. Dia kata, aku tahu hampa duk tunggu nak sembahyang tarawih. Maksud zaman Nabi ada lah. Khasyitu an tufrada alaikum. Tapi aku tak keluar pasal aku takut saya kita duk sembahyang dah jadi wajib. Ada. Tapi tentulah tak ada di zaman Nabi. Al-Khalifatul Ula, Al-Khalifatul Thani itu tak ada. Pasal apa? Kalau ada, orang tak bincang. Oi, hampa duk bincang apa? Hampa tak dengar masa tarawih tu? Tu kita kata, yang duk tambah ke ujung ni pandai lebih. Faham tak? Tak ada. Al-Khalifatu tak ada. 3 hari orang bincang baru nak boleh naik Abu Bakar. Tapi bukanlah sahabat tu gila jawatan ke, rebut jawatan ke, tak. Cuma tak ada nas, tak ada. Dan masing-masing semua nak baik. Tapi akhirnya mereka bersepakat. A'immatu min Quraisy. Pemimpin itu daripada Quraisy. Banyaklah hujah-hujah dia naik Abu Bakar. Tapi saya nak cerita apa? Sebahagian fuqaha ulama sebut apa? Betapa besar dan pentingnya urusan pemilihan khalifah, pemilihan pemimpin politik dalam Islam, kepimpinan dalam Islam, sehingga akan dilewatkan jasad Rasulullah untuk dikebumikan, sehinggalah mendapat keputusan siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang menjadi khalifah untuk naik menggantikan tugas kepimpinan Nabi. Barulah diuruhkan jenazah Nabi, barulah dikebumikan jenazah Nabi. Besarnya soal khilafah, pemerintahan tu. Lepas itu orang Islam janganlah naif politik. Janganlah tuan-tuan sampai tak ambil reti. Akhirnya saya tak mau sebut lah, bila semua orang bukan Islam sapu, orang baru duduk tengah-tengah, duduk tempik kat luar. Dan lebih menduka citakan kita, Ini pun satu nasihat lah, bukan nak politik, satu nasihat. Statistik yang dikeluarkan oleh SPR menunjukkan bahawa ramai di kalangan orang Islam generasi muda ni yang tidak mendaftar menjadi pengundi. Maksudnya mereka tak mau terlibat. Tuan-tuan jangan main-main. Ini soal orang Islam, kan? Okey, tak apa, tu satu bab. So, depa lantik tak? Apa dia ni lantik Abu Bakar naik?
Bila nanti Abu Bakar naik, Abu Bakar perintah 2 tahun lebih lah. Kemudian Abu Bakar meninggal. Abu Bakar berbeza dengan Nabi. Dia lantik sia-sia. Dia telah lantik Umar. Dapat tak? Nabi tak lantik, Umar lantik. Umar wasiat. Saya nak sebut kat tuan-tuan. Okey. Politik, tuan-tuan kena ingat elok ni. Nanti tuan-tuan semua mungkin ni SPRU ke apa tuan-tuan kan? Banyak parti ni nak habaq bagi. Politik as-siyasah dia bukan ibadat khusus. Itu tuan-tuan kena faham. Politik ni, pentadbiran ni, as-siyasah ni yang kita pemerintahan ni, dia bukan lagu semayang 5 waktu. Dia bukan lagu puasa bulan Ramadan. Maksudnya Nabi telah cerita sebiji semayang ni, tuan-tuan, semayang fardu 5 waktu ni, Nabi dah cerita sebiji, lengkap, detail, komplit. Tak boleh tambah, tak boleh kurang, tak boleh tukar, tak boleh kalih, tak boleh duk ubah suai. Tu semayang 5 waktu. Ibadat mahdah, ibadat khusus. Politik ni dia duduk dalam mana? Politik dia duduk dalam benda-benda muamalah, benda-benda yang tak diajar detail. Pasal itu orang duk tanya, macam mana politik Islam? Politik Islam dia bukan lagu semayang 5 waktu. Lagu ni. Dah. Pasal itu politik Islam, politik yang pertama adil. Tak kiralah apa sistem pun, apa bentuk pun, apa cara pun, menegakkan keadilan, itulah politik Islam. Yang kedua, al-musawah, sama rata. Maksudnya siapa yang berhak dapat, siapa yang tak berhak tak dapat. Dia tak kira Islam tak Islam, siapa berhak dapat. Maksudnya pemerintahan Islam ni dia boleh berubah, fleksibel, dia tak straight, dia ikut kemaslahatan. Pasal itu dalam kaedah fiqh dia sebut apa? Tasarruful imam manutun bi maslahah. Tindakan pemerintah ni berdasarkan kepada kepentingan rakyat. So soal pasal itu tuan-tuan, pemerintah boleh buat undang-undang, boleh buat peraturan, banyak benda-benda. Seperti apa? Pemerintah mewajibkan. Pasal itu banyak benda yang pemerintah buat tak perlu pada dalil. Semayang, pasal apa hang semayang lagu ni ada dalil tak? Pasal apa hang tunduk, pasal apa hang baca ni ada dalil tak? Ibadat kena tanya dalil. Siasah kalau tanya dalil jenuh. Mewajibkan kursus kahwin, mewajibkan pemeriksaan HIV, mewajibkan pakai tali pinggang keledar, mewajibkan ada lesen memandu. Banyak-banyaklah urus takbir, undang-undang jalan raya, undang-undang perumahan, undang-undang kerajaan tempatan. Yang kesemua tu kalau kita tanya dalil, pakai tak boleh buat. Cukai pintu ni dalil mana? Cukai tanah ni dalil mana? Ni yang suruh pakai tali pinggang keledar ni dalil mana? Ni patut kerusi kasih untuk budak-budak ni dalil mana ni yang suruh wajib ni? Wajib kena ada dalil. Orang tak tanya dalil. Sebab dia urusan pentadbiran, urusan kehidupan. Yang mana jika pemerintah ni, siapa nak jadi pemerintah? Jika pemerintah merasakan tindakan itu memberikan manfaat kepada rakyat, ada kemaslahatan, kebaikan untuk rakyat dan untuk menolak kemudaratan, dia boleh buat di atas jawatan dia sebagai pemerintah. Kita kena taat. Kita tak. Ni pasal apa yang suruh pakai topi keledar ni? Dia pemerintah. Kalau tak mau pakai, hang naik jadi pemerintah. Lepas tu ubah.
Dia lawan-lawan dia jadi Perdana Menteri. Saya nak habaq kata mulai esok siapa nak naik motor tak payah pakai tepi keledar. Kita buang pasal dia pemerintah. Sebab itu pemerintah urusan dia berdasarkan maslahat dan untuk menolak mudarat. Nampak? Pasal itu kita tengok, dan bahkan dalam urusan-urusan yang berkait dengan seperti sembahyang Jumaat, kan? Sembahyang Jumaat, sembahyang jamaah, sembahyang hari raya, ini urusan pemerintah. Kita tak boleh bantah. Nabi kata apa? As-sam'u wat ta'ah. Dengar dan taat. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Dan saya nak bagi sebut sikit kat tuan-tuan. Kadang-kadang orang kita ni dia tak faham. Dia kata apa? Kita kena taat kat pemerintah yang bagus, pemerintah yang soleh, pemerintah yang warak, pemerintah yang bagus lah. Tuan-tuan, mana ada manusia yang soleh, manusia yang orang puas hati semua tak ada. Umar, orang bunuh. Osman, orang katok kepala dia sampai mati. Maksudnya tuan-tuan, saya nak beritahu, dalam Islam pemerintah kalau nak bagi semua orang puas hati tak boleh. Pasal itu Islam dia kira kemaslahatan ammah, kemaslahatan untuk ramai. Yang seorang dua tak puas hati ni tak payah duk ambil kira. Itu dia panggil maslahah ammah. Itu soal corak pemerintahan. Okey. Kemudian saya nak sebut juga, dia kata di sini, adakah pemimpin-pemimpin di Malaysia memerintah mengikut perspektif Islam secara pemerintahan? Ini saya boleh kena tangkap. Kerana wujudnya masyarakat majmuk dan berbilang kaum. Okey, saya nak tanya dekat tuan-tuan lah ni. Senang ya. Adakah pemerintah kita ni mentadbir mengikut cara Islam? Saya nak tanya tuan-tuan, pertama, cara Islam tu lagu mana? Cara Islam tu lagu mana? Adakah tuan-tuan faham cara Islam tu seperti payah kita nak buat? Pasal kita pun tak tahu. Orang kata kita kena buat pemerintahan cara Islam. Adakah Perdana Menteri mesti pakai jubah, mesti pakai sorban, mesti baca khutbah hari Jumaat? Yang tu imam. Pemerintahan cara Islam ni macam mana? Pemerintahan yang cara Islam, yang pertama saya kata tadi, kita nak ukur al-adalah, keadilan. Maksudnya dia adil. Dia tak berlaku zalim. Dia tak menyebelahi mana-mana puak, dia tak menyebelahi mana-mana kumpulan. Dia berhukum dengan hukum yang adil berdasarkan pada siapa yang berhak. Itu Islam. Tak kira lah nama apa pun. Nama tak penting. Sebab itu kita nak kata dia pemerintahan Islam, kita kena tengok dia adil. Yang kedua, amanah. Dia mesti amanah. Itu baru pemerintahan yang Islam. Dalam Al-Quran Allah sebut apa? Sebaik-baik orang yang kamu lantik, angkat sebagai pemimpin, orang yang qawi, orang yang amin, orang yang kuat dan amanah. Sebab itu Ibn Taymiyah sebut apa? Ibn Taymiyah sebut cantik. Dia kata Quran suruh kita lantik orang yang al-quwwah, al-amanah, orang yang kuat dan orang yang jujur. Dia kata kalau ada orang yang kuat dengan orang yang jujur, alhamdulillah. Satu orang dia tu kuat dari sudut kesihatan, kemah, berani, lantang, tegas, kan? Satu lagi dia amanah. Dia hebat. Tapi Ibn Taymiyah kata macam mana satu orang nak hidup ada dua-dua harus, kan? Susah lah. Sebab tu pemimpin, ciri-ciri pemimpin yang kita nak lantik, dia mesti quwwah dan amanah. Kalau dia kuat saja tapi dia tak amanah, tak boleh. Nanti bahaya. Dia kuat tapi dia tak amanah, cerah kita. Dia kuat sapu. Dia kena quwwah dan amanah. Saya cerita kat tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari. Tuan-tuan kenal Abu Zar, sahabat Nabi. Tengok Nabi lantik pemimpin ni, tengok cara Nabi bagi kuasa.
Abu Zar Al-Ghifari. Selalu tuan-tuan dengar cerita dia, Abu Zar Al-Ghifari. Dia mari dia minta dekat Nabi jawatan. Dia mari dia minta dekat Nabi jawatan. Dia kata, lantiklah aku untuk pegang apa-apa jawatan. Nabi kata, innaka dha'if wa innaha amanah. Abu Zar, sahabat Nabi radhiyallahu an, orang yang kuat ibadat, orang yang saleh, orang yang bagus, wara. Nabi sayang dekat dia Abu Zar. Tapi Nabi kata, innaka dha'if. Engkau lemah. Engkau lemah dari sudut nak memegang urusan pentadbiran ni. Engkau lemah. Bukan lemah tu maksudnya cepat, panjang tangan ke, lekeh ke, apa ke, tak. Lemah tu maksudnya urusan ini, bidang ini engkau tidak ada keahlian dalamnya. Manusia ni dia ada bidang masing-masing. Wa innaha amanah, dan kepimpinan ni dia kena orang yang firm, orang yang tegas, orang yang kuat. Pasal itu Nabi lantik Khalid ibn al-Walid, sesuai dengan ketegasan dia, sesuai dengan sifat dia. Nabi tak bagi dekat Abu Zar, bukan kerana Abu Zar tak amanah, kerana jawatan ni untuk orang yang kuat, amanah, orang yang kuat dan amanah. Abu Zar tak ada ciri-ciri tu, walaupun dia saleh. Pasal apa tuan-tuan? Sat lagi kalau saleh, politik ni kalau takat warak, saleh, bagus, duk kena mohong situ. Politik. Dia ni kita lantik lah. Pasal apa? Oh, dia semayang 5 waktu di masjid, bagus apa semua. Tak dan 3 hari orang tipu dia. Ini satu soal besar. Okey. So tuan-tuan faham tak? Ibn Taymiyah kata, jika untuk memegang sesuatu jawatan yang berurusan dengan perkara-perkara yang kepimpinan, perkara-perkara yang berkaitan dengan ketenteraan, keselamatan, kamu pilihlah orang yang kuat, walaupun mungkin dia tak amanah. Tapi pasal apa? Pasal bidang tu, hala tu sesuai untuk dia. Jika berhubung dengan soal keuangan ke, soal apa-apa, kamu pilih orang yang amanah, walaupun mungkin dia tak kuat. Sebab apa? Sebab itu adalah kesesuaian untuk bidang dia. Maka sebab itu kalau orang tanya, adakah perlu orang yang nak jadi pemimpin tu mesti ustaz? Tak. Yang pentingnya dia kuat dan amanah. Okey. So adakah pemimpin di dalam Malaysia ni memerintah mengikut persepsi Islam? Wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh nilai sekiranya dia menegakkan keadilan, dia memberikan. Saya nak petik ni, tuan-tuan boleh tengok kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tuan-tuan boleh apa? Boleh nilai sebenarnya. Mari kita tengok apa yang disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saya ada petik khutbah ketika dia dilantik. Dia dilantik. Apa yang dia kata? Ini penting. Dia kata, khutbah dia, sesungguhnya aku bukanlah orang yang paling baik di kalangan kamu. Tengok, dia kata aku bukanlah orang yang paling baik di kalangan kamu. Dia sebut, maksudnya kadang-kadang orang yang kita lantik tu bukanlah semestinya dia tu paling baik, tetapi dalam keadaan itu dia yang paling sesuai. Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata, orang yang kuat di sisi kamu adalah orang yang lemah di sisi aku. Maksudnya apa? Dan dia sambung, orang yang lemah, maksudnya orang yang kuat di sisi kamu, lemah di sisi aku akan mengambil tindakan tanpa melihat kepada siapa orang tersebut. Ini keadilan. Sebab itu ketika mana, ini penting tuan-tuan nak jadi pemimpin ni, dia tak boleh bias. Ketika mana orang mari bertemu dengan Nabi SAW,
orang minta supaya diberikan kelonggaran untuk tidak dihukum seseorang kerana sebab tertentu. Mereka mari lobby Nabi, mari cakap dekat Nabi, jangan hukum kawan ni, pasal dia ni sekian-sekian lah orang tertentu. Apa yang Nabi buat? Nabi bagi satu kata-kata yang menunjukkan bahawa dalam Islam ni tak tengok siapa. Nabi kata, lau saraqat Fatimah bintu Muhammad, kalaulah yang mencuri tu, hampa tak payah duk main lah nak negotiate ke, tak payah main duk berunding ke, tak payah main duk buat rayuan ke. Kalau bersalah, hattakan Fatimah bintu Muhammad, Fatimah anak Muhammad, aku yang akan potong tangan dia. Menunjukkan keadilan, tak melihat kepada yang ni penting untuk seorang pemimpin. Pasal itu tuan-tuan kena tengok. Dan kata Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq kata apa? Jika kamu melihat aku di atas kebenaran, bantulah aku. Dan jika kamu lihat aku i'wash, aku menyelisihi ataupun tergelincir daripada jalan yang benar, faqawwimuni, maka betulkanlah aku. Ini pemerintah Islam. Pasal itu pemerintah Islam ni boleh ditegur. Dia orang kata, bolehkah kita tegur pemerintah? Boleh. Pemimpin, boleh tak pemimpin? Pemimpin dari sudut persepsi Islam boleh tak ditegur? Memang kena tegur. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan Nabi kata apa dalam hadis Muslim? Ad-dinun nasihah, agama tu nasihat. Untuk siapa? Liman ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk kitabnya, untuk rasulnya. Untuk siapa lagi? Untuk para pemimpin, a'immah. Tegur dengan cara dan adab yang elok. Maksudnya kita kena tegur. Hatta Tok Imam silap pun kita tegur. Pasal itu orang tanya, Tok Imam buat silap kita nak ikut tak? Tak boleh. Tok Imam semayang tambah 1 rakaat lebih, kita nak ikut tak? Kita ikutlah pasal dia Tok Imam. Elok. Tok Imam semayang 4, tetap dia bangkit habis 1, kita duduk, subhanallah, kita tegur. Sebab kita hanya wajib ikut pada benda yang betul. Benda yang jelas salah, kita tak ikut, kita tegur. Ini pemimpin dari sudut persepsi Islam. Nampak? Okey. Di antara corak pemerintahan demokrasi dan pemerintahan khalifah, yang manakah lebih baik? Tuan-tuan, orang duk tanya, ni soalan yang bagus. Orang duk tanya ni, termasuklah memilih pemimpin apa semua ni. Sistem Islam ni apa dia? Saya balik pada cara pelantikan khalifah tadi. Nabi tak lantik, Umar lantik. Mari zaman Osman, pemilihan di kalangan ahlul hal wal aqdi, orang mesyuarat, ahli syura. Kesimpulan dia apa? Dalam Islam ni tak ada satu pemerintahan atau sistem yang khusus. Tak ada. Kita tak boleh kata khalifah, maksudnya khalifah, lantik khalifah tu Islam. Tak juga. Sebab dalam Islam adanya juga sistem beraja. Ada dalam Islam sistem beraja. Sistem beraja ada dalam Islam. Yang pentingnya apa? Sistem apapun yang digunakan, demokrasi, pengundian ramai-ramai, kemudian dipilih di kalangan rakyat, lantik seorang. Jika itu adil, jika itu dilakukan secara adil, maka itulah sistem Islam. Nampak? Dan kalau katalah sistem di situ, seperti di Saudi, pelantikan secara warisan, maka kita guna pakai, kita dengar dan taat. Masuk tu. Kita laluan, bagi laluan pada dia. Carta politik ni 3 malam tak boleh. Kita bagi laluan pada azan.
Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, saya sambung sikit. Ada 2-3 benda yang penting untuk kita nak kongsi. Siapa yang dikatakan sebagai pemimpin Islam ni? Pemimpin yang telah diangkat secara sah. Kita wajib taat. Secara sah ni macam mana? Siapa-siapa yang dilantik untuk menjadi pemimpin, kita wajib taat. Wajib taat. Saya nak cerita kat tuan-tuan. Satu, perlantikan pemimpin ni boleh berlaku dalam pelbagai cara. Yang tu satu bab. Pilihan raya ke, perwarisan ke, bahkan disebut satu bab rampasan kuasa. Dalam sejarah Islam, para ulama bincang, kalau seseorang itu naik melalui rampasan kuasa, ahli sunnah kata, kalau dia naik setelah dia jadi pemerintah, walaupun melalui cara rampasan kuasa, kita dengar dan taat.
Maksudnya mana-mana pemimpin yang diangkat, kalau dalam sistem Malaysia diangkat oleh yang di-Pertuan Agong ke, diangkat oleh raja pemerintah ke, maka kita sebagai ahli sunnah, orang Islam, kita dengar dan taat. Ini hukum berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, al-mar'il muslim as-sam'u wat-ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mar bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Ringkas, mudah. Apabila naiknya pemerintah, dilantiknya pemerintah ulil amri, maka wajib, kata Nabi, alal mar'il muslim, wajib kata orang Islam, as-sam'u wat-ta'ah, dengar dan taat. Dalam hal ni kita kena ikut pesanan Nabi ni, dengar dan taat. Dan Nabi sebut lagi, fima ahabba wa kariha, sama ada dalam urusan yang kamu suka, perintah itu kamu suka, pemerintah tu kamu suka ke, atau perintah dia tu kamu suka, kamu kena suka, tak ada masalah, memang kita ikut, memang kita sokong. Ni yang bab yang kedua ni, wa kariha, ataupun dalam perkara yang kamu tak suka, dengar dan taat. Ini hukum. Selama mana ia tidak menyuruh kamu, bukan dia tak suruh kamu. Bukan ada orang kita tak payah taat kat dia, ustaz. Pasal apa? Dia tak sembahyang. Ya Rabbi. Tuan-tuan, saya nak tanya mudah ni, tak payah pihak besar Pihak besar sabut perut, kita pihak kecil lah, rumah tangga kita, politik rumah tangga. Satu orang suami tak sembahyang, kaki ekor, dah tak sembahyang kaki ekor. Soalan dia, adakah wajib sebagai seorang isteri mentaati suami dia? Dia kata, bukan ada suami ni keluar rumah, saya tak ikutlah dia, tak sembahyang. Dosa dia, perbuatan dia yang salah tu, yang haram tu, yang tak betul itu, urusan dia dengan Tuhan. Bukan kita kata boleh, bukan kita kata halal, bukan kita sokong. Dengar elok. Bukan kita kata betul, bukan kita sokong. Dosa dia, perbuatan dia salah, haram, dia dengan Tuhan. Tapi kita sebagai isteri wajib pada kedudukan isteri mentaati suami tersebut. Bila kita tak boleh taat, atau bila kita tak wajib taat, bila dia suruh kita buat maksiat, dia suruh kita buat sama, masa tu tak ada. Nabi kata, la ta'atil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tak ada ketaatan, jangan ikut cakap makhluk. Dia suruh buat apa pun jangan ikut, kalau benda yang dia suruh itu menyanggahi Allah. Nampak tuan-tuan kena beza tu. Pasal itu tuan-tuan, kita tengok, saya bagi lagi satu contoh nak bagi jelas. Kita tengok dalam hadis, dalam Quran, bukan dalam hadis, dalam Quran, seorang anak yang masuk Islam, mak dia kafir. Quran kata apa? wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Quran kata kepada anak-anak yang masuk Islam, berbuat baiklah, berbaktilah, bergaul mesralah dengan ibu bapa kamu yang kafir tadi. Bila yang kamu tak boleh ikut, bila yang kamu jangan buat baik, jangan terlibat. Wa in jahadaka an tusyrik, jika dia menyuruh kamu untuk terlibat sama dalam perbuatan syirik, dia mengajak kamu untuk mensyirikkan Allah, fala tuti'huma, masa tu kamu jangan ikut. Nampak? Hatta kan ibu dengan ayah yang kafir, kita tetap kena berbuat baik. Kita hanya tak ikut dan tidak terlibat dan tinggalkan mereka jika mereka suruh kita buat syirik. Ni saya bercakap ni di atas nas. Tuan-tuan jangan duk nilai agama ni ikut emosi. Kalau ikut emosi memang kita geram, marah, kita tak setuju. Tapi Nabi kata as-sam'u wa ta'ah.
Dan saya nak contohkan tuan-tuan, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, jahat, pemerintah yang sangat jahat, bunuh sahabat-sahabat Nabi, bunuh Sa'id bin Jubair, bunuh Abdullah bin Zubair. Tapi bila dia jadi pemerintah, sahabat yang duk ada dengar dan taat dalam benda-benda yang tak haram. Okey. Nampak? Apakah syarat dan ciri utama yang perlu ada pada pemimpin Islam? Ini syarat yang orang nak jadi pemimpin ni. Pertama, dia kena ada ilmu. Terus itu ada riwayat Umar sebut apa? Tafaqqahu, berilmulah sebelum kamu dilantik. So saya nak sebut kat tuan-tuan sikit. Last ni. Pertama, kita tak boleh minta jawatan. La tas'alil imarah. Pertama, kita tak boleh minta jawatan. Ni dah nak habis dah ni. Tak ikut tuan-tuan semangat naik politik pun. Aku kena terlibat dengan politik ni pasal aku nak mentadbir umat. Nanti dulu kita kena hukum diri kita dulu. Nabi kata la tas'alil imarah. Jangan kamu minta jawatan. Fa in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaih. Nabi kata jangan minta jawatan ni, jangan lobby untuknya. Okey, sesiapa yang dilantik, la tas'alil fa in u'titaha an mas'alatin, siapa yang diberikan jawatan kerana dia lobby, dia minta, dia nak, Allah Taala akan lingkupkan dia. Fa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Nabi kata kalaulah dia diberikan jawatan itu bukan kerana dia lobby, tapi orang tengok dia layak, orang tengok dia berkebolehan, ada kaliber, orang angkat dia, Allah akan tolong dia. Pasal dia pun tak nak tapi orang pilih dia. Okey. Pasal tu kita nak buat keluar hukum ni, bukan boleh baca satu lepas tu buat keluar hukum. Nanti dulu. Okey. Lepas tu orang pun mailah kat tuan-tuan, dia tahan jadi bendahari masjid. Aku tak mau. Nanti Tuhan bagi aku lingkup. Tuan-tuan, nanti lo. Para ulama kata, sekiranya dalam keadaan-keadaan tertentu memerlukan kita untuk tampil, ni penting ni. Saya ikut tuan-tuan semua buat dom, buat semua. Saya tak mau, saya nak pergi mayang balik apa nak jadi, biar pilih saya nak ikut hadis Nabi dengan minta jawatan. Nah. Kadang-kadang perlu kita pergi, kita minta, kita lobby, perlu. Pasal apa? Kata para ulama, Nabi Yusuf alaihissalam, bila kita baca sejarah Nabi Yusuf, dia minta Raja Mesir ketika itu melantik dia sebagai wazir, menteri keuangan. Dia minta. So macam mana ni? Ada nas kata tak boleh minta, ada nas cerita Nabi Yusuf minta. Maka kata para ulama, senang ya. Ciri syarat utama pemimpin ni, orang yang nak dilantik ni, kalaulah dia merasakan diri dia ada ilmu dengan niat yang benar, dan dia ada kemampuan, dan dia melihat jika dia tak masuk dan dia tidak menawarkan diri, dia tidak terlibat, maka mudarat lebih besar daripada maslahat, dia bertanggungjawab untuk masuk dan terlibat. Seperti Nabi Yusuf, untuk nak membantu dan menyelamatkan urusan itu, dia kena ada, dia kena minta, dia kena masuk, dia kena terlibat. Tapi kalau semua bagus, dia tak masuk pun tak apa, orang lain yang lebih layak apa semua, dan orang lain adil apa semua, tak ada masalah apa semua, dia tak masuk, itu lebih baik. So, pertama, ukur kemampuan kita. Yang kedua, kita tengok pada keadaan. Nampak? Okey?
Kalau kata kita tak masuk, habis boleh kat penyamun pelaun apa semua, kita kena masuk. Dia tengok ni aku ni tak mau duk terlibat, tapi aku biar masjid ni ni semua duk nganga, duk tunggu apa semua ni, aku kena masuk. Bukan aku nak masuk sekarang, aku nak pertahan, nak jaga. Maka dengan niat itu, wa anta 'alaiha, Allah akan tolong dia. Pasal tu kadang-kadang orang kita ni bila orang bagi jawatan, bukan dapat aku tak mau gelar jawatan, aku tak mau jawatan ni, jawatan aku ni tak mau semua. Dah. Untuk wa'inta, untuk Allah Taala bagi pilihan peluang ni untuk ditolong. Okey tuan-tuan, hadirin mukminin, mudah-mudahan kita dapat sikit pencerahan. Soal tanya jawab ni bagus. Kita boleh bincang satu dua isu kan, tuan-tuan pun dapat pencerahan. So lepas ni orang Islam terlibatlah dengan politik, bawa Islam dalam politik tu supaya kita boleh mentadbir dengan baik. Kalau bagi orang-orang soleh macam tuan-tuan ni masuk dalam politik, baguslah kan, selamat. Okey. Tuan-tuan nak tanya? Sila. Bagi peluang ni demokrasi, tuan-tuan boleh tanya. Kita nak pilih parti mana contoh? Tuan-tuan boleh tanya, nak pilih parti mana? Pilihlah parti yang baik untuk agama. Macam mana kita nak tahu? Tuan-tuan ukur lah. Saya tak tahu. Kalau tak tahu, tak payah duk terlibat langsung. Nak ukur, nak pilih pun tak tahu, nak terlibat je lah. Pilih yang kita rasa. Tuan-tuan satu je, saya nak bang. Saya nak bang sikit je saya nak bang. Laki kita pun bukanlah kalau nak kira dia baik ke semua, dia mesti ada tak guna satu dua tempat, tak elok satu dua tempat, mesti ada. Betul tak? Dalam apa bab bila kita kena buat pilihan, tak kiralah tuan-tuan ni dalam masa depan ke apa ke, tuan-tuan, dalam setiap pilihan saya nak bagi tahu akan ada maslahah, ada baik dan ada mudarat, Yang ni benda ni penting ni. Politik ni dia melibatkan maslahat mudarat. Dia bukan lagu semayang. Dia semayang firm. Tak boleh ubah apa dah. Politik ni dia kita kena timbang banyak. Tuan-tuan senang saya kata. Dia ni pun tak bagus. Banyak orang dia ni pun tak bagus ustaz, dia ni pun tak bagus. Dia ni pun ada yang tak elok, dia ni pun ada yang tak elok. Macam mana ustaz? Kita pilihlah yang kurang sikit tak elok. Sama-sama yang tak elok. Dia ni pun saya dah ukur lah, dia ni pun tak elok 50, dia ni pun tak elok 50. Tak adakah yang kurang sikit, yang 30 ke 20? Tak ada ustaz. Melainkan saya. Dia nak ikut dia. Tuan-tuan faham tak? Dalam politik ni dia kira apa? Dia kira kita nak pilih yang perfect, yang sempurna, yang elok, yang hujung rambut sampai hujung kaki tak ada korang, tak ada silap, tak ada. Mustahil. Maka pasal itu ulama kata ambillah yang paling ringan mudaratnya. Dia ada silap, dia ada salah, dia ada cacat, dia ada kurang, tetapi tidaklah seteruk yang satu lagi. Inilah politik, menimbang antara dua. Inilah politik. Pasal tu kata hang pilih hak tu pun sama. Memang hak ni pun tak guna. Memanglah. Betul hang tunjuk aku hak yang guna semua. Tak ada lah. Apa saya tu aku ambil yang ni? Yang ni memang ada silap, tapi yang ni lebih baiknya lebih banyak daripada yang nampak? Ini politik. Mudah-mudahan tuan-tuan nanti tak perlulah nak tanya dah saya, tuan-tuan boleh timbang sendiri. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.